Today's Animal World, our co-inhabitants will be presented in Malay with subtitles in Arabic, Aulasis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Thai, and Spanish. Saya rasa dia lebih kepada manusia. Okay. Sebab itu dia kena panggil orang utan. Orang utan actually macam itulah orang utan. Orang utan ialah haiwan terbesar yang tinggal di atas pokok. Mereka membuat sarang dengan dahan-dahan dan daun-daun dan tidur di atas pokok pada waktu malam. Pada hari hujan, primat yang pintar ini menggunakan daun yang besar untuk melindungi diri daripada menjadi basah. Kajian sains menunjukkan bahawa kira-kira 97% daripada jin orang utan adalah sama dengan jin manusia. Ketinggian orang utan adalah antara 120 hingga 150 cm sama dengan seorang kanak-kanak. Pukak lengan orang utan adalah sangat luas, lebih luas daripada beruk besar yang lain, malah lebih luas daripada ketinggian mereka sendiri ketika berdiri dengan tegak. Orang utan jantan dan betina mempunyai bulu yang panjang dan berwarna perang kemerah-merahan, manakala tangan dan kaki adalah sama dengan manusia. Orang utan jantan mempunyai janggut dan misai apabila sudah meningkat dewasa. Penuntun-penuntun yang cergas, selamat menuntun alam haiwan, rakan sehidup kita. Hari ini kita pergi ke negeri Sabah, Malaysia di Borneo Utara untuk melawat Taman Rimba. Usaha pemeliharaan taman ini termasuklah program pemulihan untuk rakan orang utan kita yang menawan. Hutan Simpan Sangras Rasaria Resort telah dibuka pada Jun 1996. Terdiri daripada lebih 160 hektar hutan hujan tropika asli, taman ini ialah sebahagian daripada Shangri-La Rasaria Resort yang berpemandangan indah di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Pusat perlindungan ini ialah projek usaha sama antara pengusaha tempat pelanginan tersebut dengan Jabatan Hidupan Liar Sabah. Matlamat utama penubuhan hutan simpan di Sangras Rasaria Resort adalah pertama sekali untuk memastikan ataupun mengadakan konservasi pemeliharaan orang utan dan juga untuk pelajar-pelajar daripada luar daerah supaya boleh melawat Sangras Rasaria Resort disebabkan pusat konservasi di Sepilok adalah jauh sekali daripada pantai barat. Maka itu kita tubuhkan pusat konservasi di Kota Kinabalu di mana penuntut-penuntut juga boleh melawat hutan simpan di sini. Sekarang, Encik saya Jamaluddin, pengarah rekreasi dan pemeliharaan tempat pelanginan ini akan menerangkan latar belakang pusat tersebut dan aktiviti-aktivitinya. Peranan utama pusat pemeliharaan di sini adalah untuk membuat pemeliharaan orang utan, di mana orang utan yang terdapat di seluruh Sabah ini seperti orang utan telah ditemui di ladang-ladang, dan maka tugas kami adalah untuk memastikan pemeliharaan orang utan itu berjalan dengan lancar. Orang utan yang kecil itu akan kita pastikan
dapat perlindungan sewajarnya, seperti permulaan sekali mengajar anak-anak orang utan ini macam mana untuk hidup sendiri, peringkat pertama, dan memberi makanan buah-buahan di hutan yang terdapat di hutan saja. Setelah itu, peringkat kedua, anak-anak orang hutan ini akan dibawa ke hutan dan di mana mereka akan diajar untuk seperti mana naik pokok, memanjat pokok, bergayut, dan juga dalam masa yang sama membina sarang sendiri. Itulah cara-cara kita membuat rehabilitasi. Dan seterusnya, setelah sukses ataupun keadaan mereka meningkat dan ada keyakinan untuk pergi ke hutan besar, maka pihak jabatan akan membawa mereka ke hutan simpan yang lebih besar seperti di Sepilok ataupun di Danau Valley. Jadi dengan itu kita pastikan juga setelah sampai ke hutan besar, sebab kita ada menandakan nombor di badan mereka itu, kita akan tahu sama ada kita sudah berjaya ataupun tidak melalui chip yang kita simpan dalam badan. Dan di situ kita boleh trace di mana orang utan itu berada. Primat yang menghadapi ancaman kepupusan ini adalah berasal dari hutan hujan tropika di Pulau Sumatera dan Borneo. Oleh sebab orang utan adalah sangat berdikari di atas pokok dan jarang sekali turun ke tanah, mereka banyak diancam oleh pembalakan serta aktiviti-aktiviti manusia yang lain seperti pemburuan dan penanaman komersial. Bencana cuaca juga boleh menyebabkan kehilangan letupan hutan yang luas. Tempat pelanginan ini mempunyai program penanaman pokok untuk menggantikan hutan yang telah musnah akibat ribut tropika Greg pada tahun 1996. Penanaman ataupun pemeliharaan tanaman, di sini kita ada satu program kita panggil penanaman pokok. Pokok-pokok ini adalah pokok-pokok tempatan yang berbuah. Tujuan kita untuk itu, untuk menanam di hutan simpan ini sebab adalah penting bagi haiwan yang lain di hutan ini. Setelah pokok berkenaan berbuah, maka buahnya boleh diberikan kepada haiwan-haiwan yang terdapat di 64 ekar ini. Penanaman pokok ini juga tidak tertakluk kepada untuk haiwan-haiwan di sini, tetapi ia juga sangat penting untuk alam semula jadi. Sebab kalau kita tanam pokok tu, pokok berkenaan akan membesar dan maka alam semula jadi itu akan bertindak balas. Dan bukan hanya pokok-pokok buah-buahan kita tanam, tetapi pokok-pokok sebetulnya spesies yang seharusnya berada di sini kita kembalikan ke tempat asalnya dan kita tanam kembali ke tempat berkenaan untuk mengelakkan perkara-perkara tidak baik terjadi. Sudah sekitar 12 tahun dan kita teruskan program ini kerana kita percaya program ini sangat penting dan untuk alam semula jadi kepada bukan hanya kepada haiwan tetapi juga kepada manusia sejagat. Selain orang hutan, terdapat juga haiwan-haiwan lain yang menetap di Taman Rimba. Kita ada juga spesies monyet yang lain seperti monyet panjang ekor ataupun kita panggil long-tail macaque. Selain daripada spesies itu, kita ada juga spesies slow loris ataupun kongkang. Kita ada juga spesies payau, pelanduk dan kijang terdapat di sini selain daripada orangutan. Selain dari itu juga kita ada haiwan-haiwan lain seperti bearcat ya terdapat di sini dan semua haiwan ini adalah pada mulanya kita mengambil setelah ia cedera ya dan melalui cara itu kita bawa mereka ke sini dan kita rawati mereka sebab kita ada mempunyai klinik di sini. Apabila alam haiwan rakan sehidup kita kembali, kita akan meninjau program pemeliharaan orang utan di Taman Rimba yang terletak di Shangri-La Rasaria Resort di Malaysia. Sila teruskan bersama Supreme Master Television.
kita sebagai manusia yang tinggal di satu dunia berkongsi dengan hidupan liar dan juga alam sekitar, sangat penting bagi kita untuk memelihara dan juga melindungi hidupan liar kita. Jadi kalau kita dapat hidup bersama, masa depan kita akan baik kerana sama-sama kita dapat menghormati satu sama lain. Bertemu kembali di alam haiwan, rakan sehidup kita. Taman Rimba yang diuruskan oleh Shangri-La Rasaria Resort dengan kerjasama Jabatan Hidupan Liar Sabah adalah terletak di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Taman ini diwatakan untuk memelihara spesies asli di kawasan tersebut, terutamanya orang utan, dengan memulihkan dan membebaskan mereka semula ke habitat semula jadi yang lebih besar. Dr. Insinyur Aldrianto Priajat ialah pengarah eksekutif Yayasan Orang Utan Borneo, sebuah pertubuhan bukan untung yang bekerjasama dengan kerajaan dan komuniti Indonesia serta orang dan entiti yang sehaluan di seluruh dunia untuk menyelamatkan spesies ini. Beliau memberikan komen tentang keadaan mawas yang diancam kepupusan. Kera besar di dunia ada 4 macam, ada gorila, ada simpanse, ada bonobo, dan ada orang utan. Kebetulan ketiga spesies kera besar itu ada di Afrika. Satu-satunya kera besar yang ada di Asia itu hanya orang utan. Dulu orang utan ada di Vietnam, ada di Thailand, ada di Semenanjung Malaysia, tapi punah. Dan sekarang hanya ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Terus apakah istimewanya? Ya tentu saja yang satu hampir punah. Yang kedua, peran orang utan di dalam keseimbangan alam itu sangatlah tinggi. Karena orang utan katakanlah memakan biji, dia memencar biji. Jadi, dan orang utan sebagai juga bukti sehat tidaknya hutan. Jadi kita bisa mencirikan kalau hutan itu cukup sehat, jadi kayak umbrella species. Dengan adanya orang utan melindungi beberapa satwa yang lainnya. Begitu mesti ada satu orang utan, berarti di situ ada satwa liar lainnya dan beberapa tanaman hutan lainnya. Sekarang, Tony Mooney, pengurus pemeliharaan Taman Rimba, menerangkan bagaimana ranger membantu orang utan agar mereka rasa selesa berada di pusat perlindungan ini. Ranger akan berperanan seperti ibu atau bapa kepada orang utan, di mana mereka akan memberi lebih banyak kasih sayang, lebih banyak masa untuk bersama dengan orang utan. Kerana orang utan ini terutama kalau yang masih kecil, dia perlukan kasih sayang dan juga kawan. Ya, jadi ranger ini akan setiap pagi diorang akan datang dan cuba bermain atau menggalakkan orang utan ini untuk memanjat pokok dan untuk mencari makanan, ya, seperti memberi kawan ya kepada orang utan ini. Buah-buahan menjadi hampir 90% daripada diet orang utan. Buah-buahan seperti pisang, mangga, kadang-kadang durian, ya, dan sebagainya. Ya, pisang adalah satu daripada makanan kegemaran oleh ini orang utan.
Dengan pengalaman selama bertahun-tahun memelihara primat yang pintar ini, Encik Muni mendapati bahawa mereka mempunyai banyak sifat seperti manusia. Orang hutan ini dorang punya kelakuan, dorang punya tabiat adalah lebih kurang macam manusia juga. Dorang ada perasaan, dia seperti seorang bayi atau budak, boleh menangis, Kalau lapar, dorang tunjukkan satu reaksi yang dorang lapar. Kalau sakit, dorang akan tunjukkan reaksi yang sakit. Dan kadang-kadang nakal. Macam budak yang baru membesar, kadang-kadang suka bermain, suka bermain. Dorang boleh sakit seperti kita juga, macam sakit perut, demam, ceret beret. Di tempat kami ini pemeliharaan orangutan, kita ada klinik. So ubat-ubat seperti sakit perut ataupun ini yang demam ni kita ada sediakan di sini. Tetapi di hutan simpan kami ini kita ada veterinary, ataupun ini dokter haiwan. So kalau orangutan itu sakit, kita akan rujuk kepada dokter haiwan. Sebagai penutup, Encik Tony menggalakkan semua orang supaya menjaga rakan haiwan kita serta memelihara pokok yang berharga. Jadi adalah sangat penting setiap individu melindungi dan juga meneruskan apa-apa yang kerjaan kita telah laksanakan, seperti pemeliharaan dan juga melindungi bukan dari hidupan liar tetapi hutan. Hutan juga adalah sangat penting kerana kalau tiada hutan, hidupan liar pun tiada. Jadi dia berkaitan antara satu sama lain. Okay, so jadi sama-sama lah kita memainkan peranan melindungi hidupan liar kita dan alam semula jadi kita. Kita sebagai manusia yang tinggal di bumi, ini adalah tanggungjawab kita bersama memelihara hidupan liar kita. Kita haruslah memelihara hidupan liar kita dan juga bersama-sama kita hentikan kegiatan-kegiatan yang boleh mengakibatkan hidupan liar kita pupus. Hidupan liar seperti orangutan, gajah, beruang adalah binatang yang perlukan tempat tinggal ataupun hutan, dia memerlukan hutan. Jadi dengan melindungi tempat tinggal mereka, sudah pastinya binatang-binatang ini akan boleh membiak dan generasi akan datang seperti anak cucu kita akan dapat melihat semula binatang-binatang ini. Kita berterima kasih kepada Encik Saya Jamaluddin dan Encik Tony Muni serta semua kaki tangan dan sukarelawan Taman Rimba kerana membantu melindungi orang utan yang diancam kepupusan serta mewujudkan syurga di mana manusia dan haiwan hidup bersama secara harmoni dan gembira. Disebabkan usaha dan penjagaan mereka yang berterusan, Taman Rimba menjadi Shangri-La untuk semua hidupan. Untuk maklumat lanjut tentang Taman Rimba, silalah layari
www.shangri-la.com/en/property/Kota Kinabalu/Rasaria Resort. Penonton-penonton yang cintai alam, terima kasih kerana bersama kami dalam Alam Haiwan, rakan sehidup kita. Seterusnya ialah hiburan yang beri hidayah selepas berita yang wajar diberi perhatian. Semoga dunia kita aman dan damai. Eco-sensitive viewers, thank you for joining us on Animal World, our co-inhabitants. Coming up next is enlightening entertainment after noteworthy news. May our world only know peace. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AW.